Assalamualaikum, selamat malam bersama dengan saya Faiz Azlan. Seperti biasa dalam Bual Konti, bukan sembang biasa menjentik masyarakat. Terima kasih saksikan kami saluran berita RTM My Preview 123 ataupun di Facebook Berita Radio Bervisual ataupun Konti News. Boleh juga cari kami di YouTube dan juga IG menerusi kata carian Bual Konti. Malam ini saya bersama dengan dua orang selebriti cerita mengenai tradisi norma baharu Tahun Baru Cina pada tahun ini. Saya tidak kesorangan seperti biasa. Dua orang selebriti bersama dengan saya sekarang ini, Kimberly Chua dan juga Rhys William. Selamat malam semua. Kita ucapkan selamat datang ke Bual Konti. Terima kasih banyak. Sebab apa, sudah semestinya kalau dari segi Kimberly Chua, Amui Cina pandai cakap Melayu. Ini nak cerita macam mana tradisi perayaan Tahun Baru Cina sebelum dan selepas pandemik kan. Juga Rhys William, kalau bersama dengan kita sebelum ni, dua-dua pun pernah bersama dengan kita sebelum ni virtual ataupun online. Hari ni dapatlah merasa suasana datang ke Konti kan. Beginilah suasananya datang ke Konti. Rhys William popular dengan Mak Saleh cari makan. Kim banyak projek ni. Ada shooting lah, ada promo lah buat kan. Kim, cerita mengenai Tahun Baru Cina. Tahun lepas tak dapat beraya bersama. Tahun ni dibenarkan kembali untuk beraya bersama, boleh makan besar. Betul. Perbezaan tahun lepas dengan tahun ni, macam mana Tahun Baru Cina? Tahun lepas boleh dikatakan tak sambut langsung sebab tahun lepas punya PKP kan memang sangat ketat. Tutup. PKP 2 tak silap. Duduk rumah. Betul, duduk rumah je lah. Tak keluar makan, tak apa, rasa macam hari biasa je Tahun Baru Cina. Tahun ni walaupun dapat pergi jenguk saudara semua, tapi malam ni saya kerja tahun ni. Tahun ni kerja. Kerja pula. Tapi masih lagi dapat makan bersama, beraya bersama kan. New Year's Eve tu, malam sebelum Tahun Baru Cina tu, dapatlah Kampung makan ni. Kampung saya sebenarnya KL je. Okey, KL jugalah. Tapi saudara mara semua kat KL juga? Saudara mana, mak ayah saya asal Penang Melaka. Okey. Tapi semua family diorang dah pindah sini. Rumah kat sana pun dah tak ada dah. Semua kat KL je. Okey, semua dapatlah kumpul ramai-ramai kat sini kan. Betul. Rhys, dah 9 tahun duduk di Malaysia. Masuk sedekat lah berada di Malaysia. Mungkin pengalaman berada di Malaysia untuk sambutan Tahun Baru Cina kan. Sebab apa, kat Malaysia ni banyak sangat rayanya. Tahun Baru sambut, Hari Raya sambut, Tahun Baru Cina sambut. Jadi suasana Tahun Baru Cina di Malaysia ni, Rhys? Bagi saya dia sangat menarik sebab walaupun di UK memang ada orang Chinese yang celebrate semua, saya baru nampak dia celebrate macam apa secara besaran di Malaysia. So bagi saya dia sangat menarik sebab betul Malaysia banyak raya. Kita ada macam tu, macam-macam raya. Dan juga bila dekat Malaysia baru saya nampak, inilah apa maksud Chinese New Year, Lunar New Year, macam mana nak celebrate, macam mana nak menyambut, apa kita nak buat, apa kita nak makan, semua sebenarnya baru nampak dekat Malaysia sebenarnya. Kawan Cina Rhys ramai? Di Malaysia kawan Cina Rhys kat Malaysia ramai? Ada juga. So memang nampak juga macam bila raya ni kita sambut macam ni. Tahniah kawan ni, kawan ni macam mana kan. Kalau raya macam ni, tahniah kawan tu macam mana. So bertuah juga kita di Malaysia kan. Tahun ni sambut Tahun Baru Cina di mana? Saya kerja juga tahun ni. Kerja. Tak dapat. Tahun lepas tak dapat. Tapi tahun ni mengembaralah, bercuti. Actually ada sambil bekerja lah. So harap ada rezeki juga sambut sikit. Kim, kalau tahun lepas katanya tak dapat beraya, ramai jauh-jauh. So sambutan tahun lepas macam mana? Buat video call ke ataupun telefon macam biasa ke, ataupun memang duduk rumah tak berjumpa ke? Tahun lepas video call tak buat. Tak buat? Sebab family saya, macam makcik-makcik saya dah berumur sikit. Jadi diorang macam biasalah call lah. Anak-anak kan ada? Anak-anak ada tapi macam tak tahulah, sebab saya punya cousin semua dah ada family diorang sendiri. Masing-masing pun kat rumah sendiri. So yang paling banyak berbual-berborak semua tu macam saya punya mak saya dengan dia punya siblings lah, adik-beradik dia. So duk call lah sejam, 2 jam, 3 jam macam tu lah. Dapatlah juga call. Itu je lah, ampau saya tak dapat lah.
Nanti kita nak tanya tu kalau angpau selalu berapa banyak dapat kan? Berapa dapat selalu angpau? Kejap lagi kita korek dengan Kim. Riz, kalau dekat luar negara, sambutan Tahun Baru Cina tu mungkin secara minoriti disambut di certain kawasan sahaja. Dekat Malaysia perbezaannya macam mana UK dengan sini? Oh, saya nampak perbezaan tu sebab di kampung saya, walaupun dekat dengan bandar London, di kampung saya boleh kata macam populasi macam golongan orang Chinese sangat kecil. So mungkin mereka sambut, tapi kita tak nampak mungkin sambut dekat rumah. Rasanya tradisi semua tetap ada, tetap sama, tapi kita tak nampak secara macam besar macam dekat Malaysia. So sejujurnya saya baru nampak bila di Malaysia. Tapi setahu saya, dan maaf kalau saya silap, dia punya tradition tu satu dunia lebih kurang sama, cuma mungkin ada perbezaan sikit setiap negara ikut macam tradisi negara tu. Tapi dia boleh kata macam apa, cara sambut yang tradition yang ada rasanya sama UK dengan Malaysia, tapi ada juga beza juga dekat Malaysia. Kita tak boleh lah tak tanya pasal makan kan, mesti kena tanya pasal makan. Tradisi makan tu macam mana? Kalau kat luar negara makan apa? Kat sini sama juga. Oh, saya tak tahu, tapi tak silap dia memang ada makanan boleh kata khas. New Year kan, memang mesti makan. Rasanya tu sama, tapi setahu saya macam ada juga contoh kan dekat Malaysia kita ada yisang. Yisang memang berasal Malaysia. So saya tak pasti. Makanlah. Makan, saya makan. Saya tak pasti kalau dekat UK kalau ada ke tak. Cerita pasal makan mestilah kena tanya Kim. Kim katanya Cina macam Cina katanya. Cina tak macam Cina. Macam inilah. Kim, makan apa? Saya Tahun Baru Cina. Makan apa ni? Nasib baik saya Google tadi. Makan betul lah. Macam Riz kata tadi, yisang tu wajib. Salah satunya. Dia tak wajib ke? Lebih kurang wajib lah. Sebab dia melambangkan banyak benda. Kan dia warna-warni kan. So setiap warna tu melambangkan ni lah dapat ada tuah, banyak duit macam tu, macam-macam. So campur sekali. Semua dapat. Itu lambang dia lah. And then kalau macam makanan raya Cina, biasanya ada udang, ada ikan. Sebabnya perkataan udang dengan perkataan ikan dalam bahasa Cina, dia membawa maksud senang, dia membawa maksud gembira. Contohnya udang dia ikan yu. So dia maksudnya macam tu, maksudnya banyak duit ataupun hot ong. Macam tu ataupun maksudnya banyak ong. Lepas tu kalau macam udang tu banyak happy moments macam tu. Sebab tu every time Chinese New Year kalau boleh wajibkan ada makanan-makanan macam tu. Selain daripada makanan tu, mungkin dari segi pakaian, dari segi angpau memang kena ada lah. Pakaian kena warna merah. Dia kalau ikut tradition warna merah, warna kuning, warna oren, warna-warna macam tu. And then angpau tu untuk bagi supaya orang pun ong lah. Macam kita bagi dia orang. Memang orang dewasa bagi yang muda je ke, ataupun yang muda bagi yang dewasa ke, macam mana tradisi? Kalau Chinese dia punya pemberian angpau tu dia ikut kepada dah kahwin ke belum. So kalau dah kahwin wajib bagi angpau. Kalau belum kahwin sampai 50 tahun tak kahwin pun dia akan dapat angpau daripada juga yang lagi muda. Kalau yang lagi muda tu dah kahwin. Macam Kim berapa dapat? Saya tahun lepas kosong memang kosong. Tapi bagusnya tahun ni dapat 2 kali ganda kan. Ya ke? Nak cover tahun balik. lepas dengan tahun ni dapat kan. Kalau tak dapat 2 kali ganda, saya minta dengan makcik-makcik saya. Dia tanya ya ke tu, tak nak bagi kita tanya tu berapa tu. Rasanya banyak lah. Rasanya banyak tu kan Riz. Cerita mengenai tradisi norma baharu. Macam mana sambutan tahun ni untuk Tahun Baru Cina rasanya? Rasanya macam tu sebab kita masih dalam pandemik. So nampak juga walaupun yes betul tahun ni dia ada nak kata longgaran ke, dah boleh balik kampung, dah boleh sambut dengan keluarga semua. Juga macam saya nampak masih kena jaga SOP semua kan. So saya nampak mungkin dekat situ mesti ada yang beza kan, mesti ada yang tak sama macam dulu. Tapi compare kita nak bandingkan dengan tahun lepas, memang tak dapat langsung. Dia macam bagus juga tahun ni dapat sambut. Bagus kan? Untuk tahun ni Kim. Tapi kerisauannya macam mana Kim untuk sambutan tahun ni? Tak rasa macam happy, memang dapat beraya bersama pula tahun ni.
Saya sebab kerja kan, so malangnya rasanya tak dapat sambut sangat. Sebab hari kedua tahun baru Cina saya dah kerja dah. Jadi kalau dapat sambut pun mungkin dapat makan besar, tapi risau tu tetap ada. Risaulah sebab walaupun kita jaga SOP semua, tapi kita still risau pasal family and everything like that lah. Alright, konten kita nak sentuh mengenai konten yang dibuat oleh Riz. Kalau dari sudut perayaan tertentu, ada konten istimewa ke, konten khas untuk contoh macam tahun baru Cina, ada konten khas ke macam mana, Riz? Maksudnya konten khas macam mana tu? Buat masakan untuk konten khas yang kat dalam media sosial ke? Okey, saya tahun ni tak ada konten khas. Okey. Tapi 2 tahun lepas sebelum COVID, masa tu boleh sambut macam tak ada apa. Betul. Memang macam dulu kan. Biasalah, normal kan. Macam normal tu saya ada buat satu konten yang nampak dia buat yisang, tapi dia dah customkan untuk setiap negeri dekat Malaysia. I see. Sebagai contoh, yisang daripada Melaka Yes. akan ada macam apa dia letak dalam tu, macam keropok yang biasa jumpa dekat Melaka. Okey. Kalau daripada Kelantan, dia ada letak budu. So dia macam buat macam tu. Bagi saya bila buat konten tu sangat menarik sebab satu, kita dapat mempromosikan yisang dan macam mana sebenarnya dia berasal dari Malaysia. Dan juga kita secara tak langsung kita dapat mempromosikan makanan-makanan setiap negeri. So bagi saya, kita cerita pasal konten macam tu menarik. Macam mana kita nak ceritakan keistimewaan ke, sejarah ke pasal satu tradisi tu. Bagi saya itu yang kita boleh buat. Tapi tahun lepas tak dapat buat sebab yelah tak dapat sambut kan. Banyak yang rasanya konten yang Riz buat bukan setakat untuk tahun baru Cina je kan. Semua perayaan ada sebenarnya, tapi yang khusus untuk tradisi Norma Baharu tahun baru Cina pada malam ini, kita nak korek lagi bersama dengan Riz William dan juga Kimberly Chua. Bagaimana sambutannya untuk tahun ni dan perbezaannya dengan sebelum ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ni dalam Bual Konti.等到今日，年30晚難得一家團聚，笑住飲翻杯，靚魚靚肉靚湯一大碗，溫暖滿滿。我是對邊嘅出邊，我是福建人。那是新年出來個門口嘛，表嫂碎碎呀，表嫂碎碎，對象榮華，出列平安。為你情暗暗，話拍拼是係朋友攏是好兄弟，兄弟姐妹家己人，所以叫你笑會到十五成真意，你通大志。吹家講客話，界定早見亞條計價，阿爸工作勤力，阿媽照顧一家就大。時光年年好時候，恭喜發財，金玉滿堂，生意興隆，招財進寶，喜氣洋洋，福壽安康，歲歲平安，闔家歡樂，一本萬利，一帆風順，宏圖大展，福星高照，新春如意，雙喜臨門，心想事成。祝願我們，祝願我們，祝願
Ni hao. Yang tu kalau saya tanya Kim sikit je, tak boleh tanya panjang. Sabar je lah. Sebab apa saya bersama dengan Kimberly Chua dan juga Rhys William bersambung untuk kita bualkan mengenai tradisi norma baharu sambutan tahun baru Cina 2022. Sebab apa? Sudah semestinya kita mengetahui perbezaan sebelum dan selepas. Sebelum ni tahun lepas tak dapat sambut bersama PKP. Tahun ni boleh balik kampung kan, merentas negeri. Kim, di samping kerja 15 hari sebenarnya untuk sambutan tahun baru Cina. Adakah takkanlah 15 hari kerja, takkan tak balik kumpul bersama? Sebenarnya memang 15 hari kerja. Oh, 15 hari. Saya cuti 11 hari bulan je. Buat apa? Kerja apa? Kerja apa? Saya syuting drama. Okey. So saya tengah syuting satu drama untuk View. Mm-mm. So memang bulan Februari saya memang pack. Pack. Tak ajak pun. Tak Alamak. apa. Itu nanti. Rhys, jadual kerja macam mana? Adakah sibuk masa tahun baru Cina ataupun dari awal bulan Januari sampai ke akan datang memang dah ada jadual? Boleh kata rezeki lah. Rezeki tahun ni. Masuk tahun ni memang jadual agak penuh juga. Agak padat, yes. Agak padat juga. Jadi tak dapat sambut juga sebab bekerja juga. Tapi macam tu kan, setahu saya kita ada 15 hari kan. Ya, betul. So maksudnya contoh kan, kalau hari pertama, hari kedua kita tak dapat sambut, maksudnya kita masih boleh sambut sampai hari ke-15. Boleh. Okay, so rasanya kita bolehlah cari masa sikit. Bolehlah berjumpa kan? At least kan. Kalau berkumpul selalunya kat mana? Di rumah ataupun di luar sajalah berjumpa dengan kawan? Dengan saya? Dengan kawan-kawan? Ikut situasi lah. Ikut cuaca. Ikut cuaca macam mana, aktiviti macam mana kan. Yang itu Rhys, Kim kalau dengan kawan-kawan kat luar memang dapat kumpul juga ke ataupun memang ada spend satu time? Okey, kita set waktu ni, hujung minggu kita jumpa. Biasanya kalau Raya Cina dia macam hari raya juga sebenarnya. Kalau open house. Ada juga open house, yes. Ada juga. So macam tu je lah. Kalau tak berkumpul, lepak-lepak mall biasa, makan kat tempat biasa. Sebab dia sebenarnya nak catch up je. Dia nak tak semestinya nak jumpa, nak borak, chat kan. Yes, nak berkongsi balik cerita bagaimana keadaan semasa. Cerita mengenai jumpa dengan kawan-kawan ni, jumpa dengan keluarga ni. Pemberian ampau tahun lepas kata tak dapat, kesian lah. Tahun lepas. Tahun ni dan tahun akan datang mungkin boleh berubah ataupun membayar menggunakan bayar secara online ke macam mana ampau? Boleh difikirkan ke macam mana? Dia maksudnya macam dengan cara lain lah. Yang cara lain. Okey, sebab so far tahun lepas tak ada. Memang diorang cari alasan tak nak bagi ampau. Ampau dapat, duit tak dapat. Itulah tu. Dapat apa kosong je. Tak adalah. Hantar surat Tapi boleh juga. Jadi cuma dekat saya so far malangnya tak adalah orang bagi ampau melalui cara online transfer. Okey, belum lagi. Tapi Kim boleh lah mulakan dulu lepas ni kan. Kot lah. Saya ni kena macam kahwin dulu. Minta ni, kena minta kan. Saya belum kahwin, saya minta. Dia secara tersirat dan tersurat. Faham tak faham kan? Faham tak faham kan? Tak apa, kejap lagi kita bincang. Okey, Rhys, kalau di Malaysia, Rhys dah fasih boleh berbahasa Malaysia. Mungkin nak cuba pula belajar bahasa Mandarin ke, cakap dengan rakan Chinese lepas ni? Sebenarnya memang ada niat nak belajar. Cuma apa saya nampak dengan bahasa adalah kalau betul-betul nak belajar, nak menguasai, nak betul-betul faham bahasa tu, memang kena ambil inisiatif untuk cakap sebanyak mungkin. Betul. So saya nampak bila saya nak belajar bahasa Mandarin, saya perlu cari orang ataupun kawan yang betul-betul boleh cakap setiap hari. Macam bila saya belajar bahasa Melayu, saya cakap dekat kawan-kawan, jangan cakap English dengan saya. Sebab saya nak belajar. Dan saya belum lagi ada rezeki, belum lagi ada macam mentor. Sebab saya rasa kita kena belajar macam tu. Kita tak boleh belajar dekat buku sahaja. Kita kena mempraktikkan bahasa tu. Sebelum lagi ada rezeki lah tu. Tapi memang berminat sebab Malaysia banyak bahasa, banyak budaya. Rugi kalau kita tak belajar, kita tak macam apa orang cakap take advantage kan. Secara peribadi saya mengharapkan sebenarnya semua perayaan boleh disambut bersama. Betul. Tak kira usia, tak kira kaum, tak kira perayaan apa pun. Untuk tahun baru Cina, harapan Kim untuk tahun hari mau.
Tahun ini. Hari harimau. Saya ambil sikit apa yang Kim buat tu. Dia tengah shoot yang tu lah tu. Kan. Iklan Untuk saya tu. tahun harimau. Tahun Harapan Kim. harimau, harapan saya. Harapan saya untuk diri saya sendiri dan juga keluarga dan juga semua kenalan saya, semoga dimurahkan rezeki lah. Itu satu. Dan untuk tahun baru Cina specifically, saya berharap walaupun saya ada peluang untuk berjumpa dengan family saya masa makan besar malam sebelum tahun baru Cina tu, tapi kalau saya tak dapat sambut tahun baru Cina bersama diorang disebabkan kerja, saya harap diorang pun dapat berjumpa mak saya, tetap dapat sambut. Harap dia happy lah dapat jumpa family dia balik, dapat borak-borak lama-lama balik. Riz, sebelum ni meriah dengan rumah terbuka. Pelancong-pelancong sukalah datang rasa makanan yang pelbagai kan di rumah terbuka kan. Tapi sejak pandemik ni, sejak PKP ni, kebanyakannya tertutup. Macam mana perbezaan dari dulu yang sebelum PKP, yang sekarang mungkin rumah tertutup tu, pendapat Riz macam mana? Tu yang saya rasa kita semua rasa sedih juga kan, macam dah masuk 2 tahun. Padahal sepatutnya meriah kan dengan rumah sepatutnya terbuka kan? meriah, tapi kita tak dapat. Memang semua rasa sedih. Lagi-lagi orang yang sambut tu mestilah rasa sedih kan, macam sayang kan. Tapi saya rasa juga kita kena tengok secara macam seluruh. Ada sebab kenapa tak boleh buat, dan dia macam pengorbanan juga. Sebab sebagai pelancong nak datang, mesti mereka nak pergi rumah terbuka, nak betul-betul tengok budaya, dapat peluang mengalami itu. Tapi ada sebab kenapa tak boleh. Tapi nampak kita ke arah dalam masa depan boleh. So macam tu, tahun ni jadi tahun ni boleh sambut. Mungkin tahun depan kita dah masuk dah mungkin ke arah endemik, mungkin akan ada lagi banyak rumah terbuka yang akan dibuat selepas ini kan? Betul. Harapan Riz untuk tahun baru Cina dan juga 2022 ni. 2022. Harapan besar untuk tahun ni. Tapi sama juga macam Kim cakap, macam apa, kita nak semua keluarga kita, kawan kita murah rezeki. Itu yang Chinese New Year kan, macam kita nak banyak ong, banyak huat kan. Untuk saya harap kita dah masuk ke fasa baru ni, norma baru semua. Kita boleh bukan kembali kepada yang dulu, tapi ke arah endemik lah. Kita semua dah boleh ke arah yang lebih baik. Betul, keadaan lebih baik. Dan juga kita boleh macam kembali sikit yang suasana dan perasaan dulu. Macam bila raya ni semua sambut. Bila Chinese New Year semua sambut. Macam rasa macam bersama tu. Sebab kita dah 2 tahun tak dapat kan. Ucapan tahun baru Cina Riz dan juga untuk tahun 2022. Okay, kita bagi Kim dulu. Sebab I nak belajar cara nak sebut tu dengan betul. Kita nak belajar. Kita bagi orang yang betul. Ucapan saya. Ucapan tahun baru Cina kepada peminat, rakan-rakan, keluarga dan mungkin nak follow media sosial kat mana. Silakan Kim. Okey, pertama sekali selamat tahun baru Cina kepada sesiapa yang menyambut, sesiapa yang tidak menyambut, selamat bercuti. Siapa yang balik kampung, hati-hati semasa balik kampung tu, jaga diri, tetap jaga SOP juga. Dan apa lagi yang saya nak cakap? Saya nak cakap yang saya harapkan semua orang dimurahkan rezeki ala-ala tahun baru ni. Betul. Kan. Okey. Itu lepas tu juga kita harap kita dapat kembali ke masa dululah sebelum tak ada pandemik ni, boleh sambut banyak-banyak sambut ramai-ramai kan, makan banyak semua, ramai-ramai dekat mana-mana tempat lah nak berkumpul ke apa. Dan saya sendiri, kalau sesiapa yang ingin mengikuti saya di laman sosial, boleh Instagram ataupun TikTok kimberly.chua. Okay, thank you Kim. Riz, silakan. Okay, so saya juga nak ucap selamat tahun baru Cina, Happy Chinese New Year, Gongxi Fachai. Betul ke tu? Betul. Semoga tahun ni penuh dengan ong, penuh dengan rezeki, semua dapat murah rezeki dan juga semua dapat macam Kim cakap juga kembali kepada cara yang dulu, perasaan dulu, suasana dulu, semua. So
Happy Chinese New Year semua. Okey, nak saksikan Riz lepas ni, nak cari kat mana? Boleh cari dekat Facebook Mat Salleh Cari Makan. Okey. Dekat Instagram Riz. SI_Riz. Okey, cantik. Ada konten baru ni Riz nak buat kan? Ada juga. Kena tunggu. Dia Okey. nak ajak saya makan. I dah follow you tak balik dah. Tak follow balik dah. Dia follow Ada, okey. Nanti kita tengok. Nasib dua-dua tak minta ampau. Okey, baik. Sebagai penutupnya, Malaysia kita tanah tercinta. Pelbagai bangsa ada di dalamnya. Pantang cuti semua mesti raya punya, raikan bersama. Ucapan untuk semua, kongsi fa choi, xin yen kuai le. Okey, selamat malam. Terima kasih banyak semua. Selamat tahun baru Cina. Kongsi. Kita jumpa lagi minggu depan, waktu yang sama, hari yang sama. Terima kasih Riz William, terima kasih Kembali Chua. Sampai jumpa lagi. Inilah Bual Konti, bukan sembang biasa, menjentik masyarakat.